Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Maaf ya, terlalu lambat, tetapi tak apalah. Yang menonton sekarang, tonton. Kalau tak menonton sekarang, esok boleh menonton kot. Ok, so jika audio jelas, boleh maklumkan, share ramai-ramai ya. Dan sertai Telegram saya, Regi Jesse Rita Udin. So, apa yang saya nak ulas ni, mungkin anda akan dapatinya menarik. Sekarang ni timbul persoalan, adakah Zahid akan berundur dalam masa terdekat? Ini tanda soal. Okey. Now, bagi mereka yang mengikuti saya, memang saya dah ulas sejak lebih 3 minggu lepas sesuatu sedang berlaku dalam UMNO. Macam mana saya dapat tahu itu tak penting, tapi dah lama dah saya dapat tahu. And saya tak kisahlah apa yang berlaku ke kerajaan stable ke, I don't care, tetapi that is the story. Alright. So kemudian saya dah buat 2 live berhubung dengan isu Camp Zahid ni. Hari ini ataupun actually semalam, saya terbaca di dalam portal Malaysia Now. Okay, Malaysia Now ni banyak laporan dia agak tepat, dan Malaysia Now telah membuat satu artikel berdasarkan sumber-sumber dari dalam UMNO, dan ada juga disebut sumber dari PKR. Dan apa yang diperolehi oleh Malaysia Now daripada sumber-sumber ini memang sejajar, tepat dengan apa yang telah saya ceritakan kepada anda selama ini. Okey. Hari ini saya akan rumuskan apa yang saya fikir. Ya, ini saya fikir je lah. Dan sekaligus menjawab satu soalan yang telah diajukan kepada saya, Regi, kenapa 5 hingga 6 MP bersatu akan sokong Anwar? Nah, mengapa 5 hingga 6 ya? Sebab awal lagi bila 3 MP bersatu mengumumkan sokong Anwar, saya dah beritahu jumlahnya antara 4 hingga 6. Okey. So nampaknya betul lah, sekarang dah masuk 5. Dan apakah sebenarnya sebab benda ni dilakukan berperingkat, dan apakah kaitannya dengan ura-ura, ada ura-ura ni berlaku langkah atau sesuatu sedang berlaku dalam UMNO dan sebagainya. So what is the connection? Dia tanya saya. Okey, saya akan cuba jawab ya. So sepintas lalu saya pernah menjelaskan bahawa the end game for UMNO ialah kembali ke pangkuan PAS dan bersatu. Sebabnya mudah. Sekarang ni kerjasama Pakatan Harapan dan Barisan Nasional sah gagal. Ini bukan mungkin gagal, berkebarang kalian tinggi gagal. No, ia sah gagal dan data menunjukkannya. Data mana? Data PRN 6 negeri. Pada PRN 6 negeri, prestasi Pakatan Harapan dan Barisan Nasional secara kolektif merosot lebih teruk berbanding dengan PRU 15. Undi Melayu Islam mengalir lebih banyak lagi deras daripada UMNO dan juga daripada PKR dan Amanah kepada Perikatan Nasional. DAP tidak menunjukkan peningkatan. Dan kalau kita kaji selidik betul-betul PRK yang selanjutnya, sebenarnya keadaan makin teruk minggu demi minggu. So pendek kata, kerjasama PH sudah sedar kerjasama ini hanya memudaratkan PH, dan UMNO sudah sedar kerjasama ini memudaratkan UMNO. Okey, ia tidak diterima. So memang PH dan Barisan Nasional sudah tahu bahawa kerjasama ini tidak boleh diteruskan pada PRU 16, dan perkara ini secara halus sudah disentuh oleh Zahid bila dia kata mereka akan memikirkannya bila masa sampai. Ahmad Maslan or someone also said something like that. You kena check balik lah siapa yang kata. So memang hint ataupun secara halus ianya sudah dinyatakan. Okey. So sekarang ni ada lagi satu isu. Isunya adalah ada 2 kemungkinan. Okey, kerajaan tumbang sebelum PRU 16 ataupun sehingga PRU 16 tidak ada sebarang perubahan. Now, walaupun saya
tak kisah dia tumbang ke tidak, tetapi kemungkinan itu tetap ada. Sebabnya kita tahu majoriti ahli parlimen Barisan Nasional selepas PRU 15 telah dipaksa oleh Zahid untuk menyokong Anwar. Maknanya majoriti tak sokong Anwar. Buktinya ada, mereka sampai ada SD yang dihantar. Akhirnya Zahid telah mencapai persetujuan. Semuanya akan duduk sebagai pembangkang. Bila mereka gembira, Zahid tiba-tiba secara rahsia dia buat satu warkah kepada Yang di-Pertuan Agong. Dalam situ maklumatnya tidak tepat. Dalam situ ditulis 30 MPBN sokong Anwar. Dan ini telah membantu menaikkan Anwar. Bila MP-MP BN dapat tahu benda ni, memang ada satu mesyuarat, mereka riuh rendah. Ada yang menjerit-jerit, ada yang minta Zahid letak jawatan. So MP-MP ni sudah marah dan mereka boleh mengorak langkah sebenarnya. Ada orang kata mereka terikat dengan satu surat perjanjian dengan Zahid. Percayalah, dari sudut perundangan surat itu tidak boleh mengikat mereka. Itu saya tak nak masuk lah mengapa. Saya tak nak masuk dari sudut perundangan mengapa, mungkin live lain lah. So masalahnya sekarang, anything can happen at any time. So kemungkinan itu tetap ada. So kita bincang dua kemungkinan. Ada langkah sebelum PRU 16 atau ianya berlaku pada PRU 16. Pelik ya. Saya pun nampak macam ada sesuatu bergerak macam tak, maybe it's my imagination ya. Menerusi phone ni nampak macam ada sesuatu yang sedang bergerak-gerak, tapi sebenarnya tak ada. Anyway, kita teruskan ya. So benda ni boleh berlaku ya, boleh berlaku. So there is a kemungkinan ya? Alright. So sekarang ni semestinya Zahid yang sudah dilepaskan ya, akan bimbang. Jika langkah berlaku, saya dah jelaskan dalam live saya, dan saya dah jelaskan menurut sudut perundangan, memang MP-MP yang tiba-tiba andai kata tarik sokongan terhadap Anwar dari BN tidak perlu kosongkan kerusi Dewan Rakyat. Saya dah jelaskan bahawa tindakan MP-MP bersatu sokong Anwar ni secara tidak langsung telah mengundang kenyataan-kenyataan daripada pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan mahupun orang bekas menteri undang-undang dan sebagainya yang telah mengesahkan perkara yang lama dulu telah saya ceritakan bersama Tuan Muhammad Hanif Khatiri Abdullah, iaitu tidak kira UMNO meminda perlembagaan parti untuk selaraskan dengan Akta Anti Lompat sekalipun, jika MP-MP dia tarik sokongan, dia tidak perlu kosongkan kerusi. Maka kemungkinan itu tetap akan bermain dalam kepala Zahid. Jadi jika MP-MP BN katakan mengorak langkah lah, kita tak tahu, saya tak tahu dia akan mengorak langkah, katakan mengorak langkah, jadi masalahnya jika tertubuhnya kerajaan baru, Zahid yang sudah dilepaskan berdepan, jika dia tidak ingin tunduk, jika dia masih ketegak nak buat ikut cara dia, mereka boleh korek skandal LCS, macam-macam boleh buat. So kalau saya Zahid, semestinya saya khawatir akhirnya akan tunduk. Persoalannya, tunduk bila? Okey, menurut Malaysia Now, benar atau tidak saya tidak tahu, tetapi ada isu kesihatan membabitkan Zahid. Ini mungkin peluang bagi Zahid menggunakan exit strategy. Maknanya boleh ada alasan mengapa dia perlu berundur. So seperti yang saya kata, sekiranya benar ada kebenaran dalam perkara ni, kesihatan ni hanya mungkin faktor yang datang kemudian. Hakikatnya kesihatan baik ke buruk ke, tetapi tetap ada kerisauan apa akan terjadi jika berlaku langkah. Zahid tak boleh berbuat apa-apa. Zahid akan rugi, kem Zahid akan rugi besar. So semestinya kalau saya Zahid, saya akan tunduk. So menurut ura-ura yang bertiup kencang sekarang, dan ini sudah disahkan oleh Malaysia Now berdasarkan sumber dia, saya pun dapat berita ni dah lama dah, tidak lama lagi Zahid akan berundur. Cuma isu dia sekarang ada finalization siapa yang akan ganti Zahid ya, dan menurut perkhabaran ada
ramai tidak mahu Tok Mat Hassan. So ini benar atau tidak saya tak tahulah, but that is the story. Okay, so benda ni sedang berlaku berdasarkan apa yang saya faham, berdasarkan pembacaan saya pun this is bound to happen. Barangkali orang MP ya mungkin tidak bertindak kerana pada pemikiran mereka lebih baik BN keluar seketui. Jadi sebelum benda tu terjadi, kita uruskan dulu siapa yang nak ganti sebagai Presiden UMNO. Kalau Zahid ketegak, baru mereka mengorak langkah. Saya tak tahu. Okay, alright. So ura-uranya bertiup kencang, ya, bertiup kencang. Something is going to happen dalam UMNO. Okay. Now, saya pun dah jelaskan dalam satu live sebelum ini, sebab ada seorang ahli MKT tu, dia kata, oh no, this not. Sebenarnya benda-benda macam ni tidak akan dibincangkan secara meluas dahulu. Ya, jangan lupa Zahid telah melakukan banyak perkara yang langgar perlembagaan parti. Dia buat unilaterally, dia buat keputusan-keputusan yang mengatasi lembaga disiplin dan sebagainya. So semestinya jika dia nak mengorak satu langkah, mungkin dia akan bincangkannya secara tertutup dengan orang-orang tertentu sahaja dahulu, sebelum melakukan langkah. Kalau dulu dia boleh tanpa mengikut perlembagaannya, pecat sini, pecat sana, ya, gantung sini, gantung sana, tanpa melalui saluran betul, dia boleh lakukan apa sahaja. Okay. So bagi saya, seandainya betul faktor kesihatan akan digunakan sebagai alasan, ianya cuma alasan, ya, ianya cuma alasan. Tetapi sebenarnya logically ada kesedaran akan Zahid, mereka akan rugi besar sekiranya berlaku langkah. Okay. Now, isu 5 MP bersatu. Nah, sebenarnya saya dah lama cerita kat anda bahasa 3 MP lompat tu, bukan lompat, depa sokong Anwar tu. Saya dah lama cerita dulu. Ingat tak saya beritahu, it's not 3, it's not 4. Ada antara 5 hingga 6 yang akan tarik sokongan. Itu yang saya dapat maklum lah. Okay? Saya pun beritahu masa tu, saya tak 100% sure, tapi menurut perkhabaran antara 4 hingga 6. So hari ini kita sudah lihat 5. Tetapi kenapa dalam peringkat berfasa? Okey, saya tidak tahu. Tetapi kalau saya Anwar, dan saya juga berdepan dengan satu kemungkinan, let's say MP UMNO ni tarik sokongan. Saya Anwar, saya dah lama dalam politik. Okey, kalau saya Anwar, saya lama dalam politik, saya tahu akhirnya akan ada kesedaran dalam kem Zahid bahawa sebenarnya jika MP ni mengorak langkah, dia tidak boleh buat apa-apa. Jadi saya khawatir sekarang Zahid sudah dilepaskan. Dan saya tahu, saya Anwar, saya tahu sebelum PRU 15 menerusi pengakuan Zahid sendiri dalam Convention MIC, semuanya, ya, dia nak buat pilihan raya cepat dan sebagainya, semuanya berkisar di sekitar kes mahkamah dia. Zahid sendiri dah mengaku, ya. So kena percepatkan bukan sebab rakyat, sebab apa, sebab kes mahkamah dia. Jadi dia nak selamatkan tengkuk dia. Sekarang dia sudah selamat, dia sudah terlepas, dan selepas satu tempoh masa ni kebarangkalian tinggi dia akan dibebaskan. So bila dia dalam situasi itu, saya sebagai, kalau saya Anwar, saya khawatir Zahid akan tunduk. Jadi jika ada presiden baru dalam UMNO, saya semestinya takut, ya. UMNO, saya dah tahu majoriti dalam BN ni tak sokong saya. Ini terbukti sebelum PRU 15, selepas PRU 15 mereka tak sokong saya, ya. Kemudian saya masih ingat Sarawak pun tak sokong saya, mereka sokong Perikatan Nasional. Cuma pada saat akhir mereka menyokong saya sebab BN kata nak bersama saya. Jadi saya akan khawatir. Jadi kalau saya Anwar, apa saya akan buat? Saya akan cuba pengaruhi 5 hingga 6 MP bersatu. Jika saya berjaya mempengaruhi 5 hingga 6 MP bersatu sokong saya boleh beritahu Sabah dan Sarawak, walaupun BN esok tiba-tiba BN keluar seketui daripada kerajaan, saya beritahu Sabah dan Sarawak tak perlu ikut sebab saya cukup kuat. Saya ada 5 hingga 6 MP bersatu bersama saya. So saya akan lakukan perkara tersebut kerana saya cemas.
Itu penjelasan saya berdasarkan pemahaman saya, berdasarkan bacaan saya dan apa yang saya akan lakukan sekiranya saya Anwar. Sebab saya khawatir Sabah dan Sarawak akan ikut BN. So that is what I see is happening. Baru dengan cara ni ia masuk akal, ya. Sebab 5 hingga 6 MP bersatu ni takkan bawa sebarang impak buat Anwar sekiranya berlaku satu langkah. Sebab kita dah lihat majoriti dalam BN ni tak sokong Anwar dulu dan ianya cukup besar. So ini hanya inilah satu-satunya penjelasan yang masuk akal buat saya. So anyway, this is just pembacaan saya berdasarkan apa yang berlaku. Kerana Anwar tak boleh salahkan sesiapa membincangkan perkara ni, kerana dia sendiri melakukan perkara-perkara yang pelik. Oh, kalau kamu sokong saya, baru dia beri peruntukan. Kemudian dia beri tahu dalam Kongres PKR, mengapa saya perlu beri peruntukan kepada pembangkang sebab mereka cerca dan sebagainya. You know, kata-kata yang cukup bahaya sebenarnya. Itu bukan alasannya. Itu memang hak MP. Dia Anwar wajib beri kepada MP. Dia tak boleh guna alasan memang pembangkang akan kritik kerajaan. Itu memang kerja kerajaan. So bila dia buat benda-benda ni, orang akan tertanya-tanya, actually apakah sebenarnya perkara yang sedang dihajatkan atau cuba dicapai. So bagi saya secara peribadi saya nampak ada tahap kecemasan tinggi dalam kerajaan. Of course kerajaan tidak akan tunjuk. Of course kerajaan akan tunjukkan bahawa mereka stabil, everything is going in order. Ya, dulu Anwar tidak ada numbers, dia beri persepsi dia ada numbers. So itu perkara biasalah. So saya fikir, ya, apabila saya baca laporan Malaysia Now yang memang tepat dengan apa yang saya faham, perkara ni nampaknya adalah satu ura-ura yang bertiup kencang. Dan di politik Malaysia, especially bila melibatkan DAP, PKR, Amanah atau UMNO, ura-ura kencang ni seperti Zaid Ibrahim dulu kata, lazimnya adalah satu kebenaran. Jadi adakah ini kebenaran atau tidak? Saya tak tahu. Saya tak kisah, kita sama-sama lihat. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.